العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma fahkina fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblah wa bil muslimina wal muslimati ikhwana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji dan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah menciptakan jin dan manusia untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Telah aku ciptakan akan jin dan manusia itu hanyalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabb yang telah memberikan kesempatan kepada kita, yang telah menghimpunkan kita pada hari yang penuh barakah ini, dalam waktu yang penuh mulia ini, bagi bersama-sama untuk kita memperdengarkan sedikit peringatan akan sedikit tazkirah. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, sesungguhnya fa inna zikra, sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, memberi manfaat, memberi akan satu kelebihan kepada orang-orang mukmin yang telah Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati dan nurani kita bagi bersama-sama melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Alhamdulillah, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah membuka hati-hati kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memilih akan hamba-hamba Dia untuk hadir pada hari yang penuh barakah ini, bagi kita bersama-sama berjemaah maghrib, bagi kita bersama-sama mendengar akan kuliah ta'lim, bagi kita bersama-sama taqarrub ilallahi ta'ala, mendekatkan diri kita kepada yang maha pencipta, Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala salam dan salawat kepada junjungan besar akan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khatimul Anbiya, Habibullah. Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna arsalna ka illa rahmatan lil alamin, untuk memberi manfaat.
telah aku sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutuskan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kecualilah untuk illa rahmatan lil alamin, untuk kecualilah untuk memberi rahmah kepada keseluruhan alam semesta ini. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disayangi sekalian, apa kabar semua? Kaifa halukum? Apa kabar semua? Baik ya? Yang muslimat apa kabar? Alhamdulillah. Yang berada di sebalik tabir sana, semoga semuanya berada di dalam lingkungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua ditempatkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah taala. Pada minggu-minggu yang lepas kita telah membahaskan soal ibadah, soal niat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya terlupa, yang saya muliakan pengurusi Masjid Sa'ad bin Abdul Waqqas, Tuan Imam, apa kabar? Alhamdulillah. Tuan Bilal, muslimin dan muslimat ahli jawatankuasa masjid ini, semoga semuanya diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Telah membahaskan kita soal ibadah, telah membahaskan kita soal akan tujuan kita dihidupkan, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang saya bacakan sebentar tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Telah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia itu adalah untuk kecualilah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. An ta'budullah ka'annaka tar fa in lam yakun tara fa innahu yara. Telah hadis yang kedua dalam Arba'in hadis 40, telah datang seorang lelaki berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berpakaian jubah putih dan tidak menunjukkan sebahagian tanda-tanda bermusafir di padang pasir yang penuh kepanasan, yang penuh dengan habuk. Lalu diajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah bertanya lelaki itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa akhbarni anil Islam?" Ya Rasulullah, khabarkan aku tentang Islam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab sekian. Ya Rasulullah, akhbarni anil iman. Ya Rasulullah, khabarkan kepada aku tentang iman. Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam sekian. Ya Rasulullah, khabarkan aku tentang anil ihsan. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita melihat akan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak dapat begitu, Allah kita kena beryakinan, kita kena beriktikad Allah Subhanahu wa taala melihat akan setiap makhluk-makhluknya. Allahu akbar. Inilah yang dikatakan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh-penuh ketaatan, dengan sepenuh-penuh keikhlasan kita untuk menghadirkan diri kita di dalam solat kita, mengikhlaskan diri kita di dalam setiap ala kulli hal kita, dia dalam setiap kulli fa'lin kita, setiap perbuatan amal perbuatan kita mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita mendapat akan keberkatan, akan ganjaran, akan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Pada hari yang penuh barakah ini kita akan menyambung kembali kuliah kitab Manhaj Hidup Orang Beriman, bahagian-bahagian amalan ketaatan pada muka surat yang ke-15, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala amalan dapat dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama, amalan maksiat, kan? Amalan maksiat itu, tuan-tuan, apakah yang dimaksudkan dengan maksiat? Apakah yang dimaksudkan dengan maksiat ini? Yang bermaksud setiap amalan yang mendatangkan keburukan, yang mendatangkan kemurkaan, yang mendatangkan keburukan, yang mendatangkan dosa kepada kita, itu digelar amalan maksiat. Yang mana
kita membuat satu amalan itu yang tidak disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kita buat perkara tersebut tetapi kita buat. Itu maksiat, kan? Al-asi, orang yang membuat maksiat. Contoh, kita mencuri, contoh kita berzina, contoh kita macam-macam lagi, kan? Yang berbuat, yang mendatangkan keburukan, yang mendatangkan kemaksiatan, dosa, yang mendatangkan keburukan kepada kita, setiap amalan itu digelar amalan maksiat, yang mana ia tidak akan berganjah daripada tempatnya dengan semata-mata adanya niat yang baik. Misalnya, orang yang membina masjid dengan menggunakan harta yang haram dengan tujuan kebaikan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita ada duit, kan? Kita ada duit, kita bersumberkan yang halal, alhamdulillah, kita sumbangkan kepada perkara yang kebaikan, yang pertama. Yang kedua, sumber yang datang rezeki kita itu datang daripada sumber yang haram, kan? Datang daripada sumber yang tidak halal, datang daripada urusan jual beli yang haram, jual beli yang melibatkan riba dan sebagainya, jual beli urusan perniagaan yang melibatkan harta sumber yang haram. Kemudian kita buat kebaikan, maka haram total, kan? Maka ianya adalah amalan kemaksiatan, amalan keburukan, sebab sumber yang datang daripada rezeki kita itu adalah sumber yang haram. Allahu Akbar. Kerana itu muslimin dan muslimat, Nabi kata kat kita dah, kan? Yang halal bayyinun wa haramun bayyin. Halal itu telah jelas, Allah kata, Nabi kata. Yang haram itu telah jelas, Allah kata, Nabi kata. Tak boleh minum arak, kita jangan minum arak, kan? Tak boleh makan daging khinzir, kita jangan makan daging. Innamal harrama maitata waddama wa lahmal khinzir, kan? Telah Allah sebutkan, tidak haram memakan, meminum arak, memakan daging khinzir dan sebagainya, kita tak boleh makan, kan? Jadi perkara ini yang mendatangkan kemaksiatan, keburukan kepada kita. Sebab itu muslimin dan muslimat rahimakumullah taala, bila kita membincangkan soal tasawuf, soal akidah, soal pendapatan kita, ini yang kadang-kadang amat merusingkan kita, kan? Sebab kadang-kadang kita bekerja sehari-harian, kadang-kadang kita berniaga sehari-harian, tetapi akan datang satu masa yang mana urusan jual beli kita itu, kan, di dalam waktu-waktu yang dilarang. Contohnya azan telah berkumandang, kan? Contohnya, ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Kan Allah kata apa? Bila telah dipanggilkan kepada kamu, kan, solat Jumaat itu, maka tinggalkanlah segala urusan jual beli, kan? Maka bersegeralah kita menyahut panggilan ilahi. Akan tetapi hari ini tuan-tuan, termasuk diri saya yang hina ini juga tuan-tuan, kadang-kadang bila kita dengar azan, kan, kadang-kadang bila kita muazzin punya datang awal, kan, buka radio Al-Quran, buka radio Quran tu tuan-tuan, bermaksud suruh kita standby, kan, 10 minit, kan, dipasangkan Quran, kan, 20-15 minit, kan, sebelum waktu maghrib muazzin pakai pengusi pasang Al-Quran, Tuan Imam pasang Al-Quran supaya menandakan kejap lagi nak solat. Jadi kita bersiap sedia, kan, bersiap sedia untuk menunaikan solat berjemaah. Akan tetapi hari ini muslimin dan muslimat, seolah-olah panggilan luar yang lebih penting daripada panggilan ilahi, kan? Panggilan yang lain, panggilan Tesco lebih penting, kan? Panggilan AEON lagi penting daripada panggilan masjid. Panggilan apa macam-macam lah, kan? Yang kita sibuk dengan urusan keduniaan kita, kan? Panggilan Nagoya lagi penting daripada panggilan masjid. Panggilan Jekyll lagi penting daripada panggilan ilahi. Panggilan Aryani, untuk perempuan panggilan Aryani, kan? Tudung Aryani, bawalnya macam-macam, kembungnya, kan, tenggirinya, semua sekali lebih penting. Lebih kita spend more
more kita spend, more tu maknanya lebih lah kan, kita spend lebih untuk urusan keduniaan. Akan tetapi muslimin dan muslimat, apabila soal kita untuk bersedekah, soal untuk kita membuat wa anfiqu fi sabilillah, kita berkira-kira dengan Allah Subhanahu wa taala. Setakat ala kadar saja tuan-tuan. Datang masjid, ala kadar je lah, datang lambat je lah kan, datang. Contoh yang paling kita risau hari ni kan, solat Jumaat contohnya. Kadang-kadang saya pun bertugas dekat masjid-masjid kan, kita tengok hari ni kan, umat Islam hari ni, termasuk diri saya, kadang-kadang kita ni bos dah bagi pelepasan pukul 12 dah boleh rehat kan, tapi kita ni tuan-tuan nak tunggu Bilal qamat baru kita nak masuk masjid kan, nak tunggu khatib imam naik atas mimbar baru kita kelang kabut nak masuk masjid. Padahal kita hari ni tuan-tuan, yang muslimin dan muslimat rahimakumullah ta'ala kan, kita dah pesan dah, yang mana datang awal terus rebut saf depan, terus merebut saf di hadapan kan. Tapi hari ni orang kita yang banyak kadang-kadang tidak faham, mereka merebut saf belakang kan, mereka sibuk duduk saf belakang kan, datang awal tapi tak nak duduk dekat depan. Padahal amalan kebaikan tu dah adakah dekat depan kita kan? Padahal amalan ganjaran pahala duduk di belakang imam, berdiri di belakang imam itu lebih besar ganjaran pahala dia, tapi kita lebih memilih amalan-amalan ketaatan yang lain, amalan-amalan yang lain daripada kebaikan kan. Datang awal, dia lepak belakang dulu, dah khatib naik atas mimbar baru dia nak langkah-langkah kaki, langkah tengkuk-tengkuk. Nanti kita akan bahaskan soal solat Jumaat pada bab yang keseterusnya, pada muka surat yang ke-58 tak silap saya, bahagian adab-adab solat Jumaat nanti kan. Dia telah disebut nyatakan dalam kitab ni tuan-tuan, jangan kita melangkah tengkuk-tengkuk jemaah yang lain. Faham tak tengkuk-tengkuk? Maksudnya orang dah duduk, dia dah datang lambat, dia langkah datang, dia sibuk nak penuhkan saf depan. Jangan salahkan dia, salahkan orang yang datang awal tak nak penuhkan saf depan. Jadi ini telah mengganggu perhatian Jumaat, orang yang nak dengar Jumaat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi kalau dapatlah kan ahli jawatankuasa masjid lepas ni kan, kalau boleh tulis kat depan tu, yang datang awal penuhkan saf depan. Supaya orang yang datang lambat dia boleh penuhkan yang di belakang kan. Ini yang kadang-kadang mengganggu waktu orang tengah khutbah. Jadi muslimin dan muslimat, kita menjauhkan amalan maksiat kita. Yang boleh seseorang hamba itu tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, apabila seseorang hamba itu tuan-tuan berbuat amalan kemaksiatan tuan-tuan, Allah akan titikkan titik hitam dekat hati dia kan. Bila dia berbuat amalan kemaksiatan ni tuan-tuan, dia apa? Berbuat maksiat, dia menjauhkan diri dia daripada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak solat, amaran yang mendatangkan dosa kepada dia, dia tidak berzakat, dia tidak apa lagi? Dia tidak rukun-rukun Islam yang lain, rukun iman yang lain, lalu dia berdosa, lalu Allah akan menitikkan satu titik hitam dekat hati dia. Lama-lama tuan-tuan, lama-lama muslimin dan muslimat, bila hati kita macam tu daging kan Nabi kata dalam satu hadis, apabila baiknya daging itu, maka seluruh anggota kita jadi baik. Kalau daging itu buruk dagingnya itu, maka fasada jasada kullu, maka rosaklah jasada kulluhu, jasad kita kulluhu, keseluruhannya. Maka ketahuilah tuan-tuan, daging itu adalah qalbun, itu adalah hati kita. Apabila setitik Allah telah titikkan titik hitam dekat hati kita, maka lama-lama kita berbuat dosa, berbuat maksiat, lama-lama hati kita akan jadi hitam. Bila jadi hitam, takut-takut muslimin dan muslimat, takut hati kita jadi mati kan, qalbun mayyit, ataupun jadi qalbun marid, hati yang sakit. Jadi cara nak merawat dia muslimin dan muslimat tidak lain dan tidak bukan hanyalah mendekatkan taqarrub ilallah ta'ala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah buat dosa tuan-tuan, tak apa tuan-tuan, kadang-kadang muslimin dan muslimat, kita ni manusia kan, tidak terlepas daripada dosa kecil dan dosa besar. Maka bertaubatlah, ya ayyuhallazina amanu antubu ilallahi taubatan nasuha. Maka tuan-tuan, kita bertaubatlah dengan taubatan nasuha. Semoga dengan itu, dengan istighfar kita kan, dengan ibadah kita, dengan solat sunat kita di samping, dengan disusuli dengan solat fardu wajib dan sebagainya, Allah menerima amalan-amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niatnya itu langsung, tidak memberi kesan kepada usahanya yang membina masjid tersebut. Tuan-tuan, kita dapat duit banyak kan, tapi sumbernya haram kan. Kita dapat duit banyak, kita dapat gaji kita penuh setiap bulan, tapi kita suka mengulau. Kan, bos kata masuk awal, kita masuk lambat. Kan, ini yang sering kali berlaku dalam masyarakat kita hari ini kan. Kita bila soal gaji kan, wah mulalah kan, nak naik gaji kan, nak tu nak ni, berbincang union kan sebagainya, berbincang nak kebaikan tu nak kebaikan ni, tapi kau datang kerja pun lambat kan. Waktu kerja pun kau suka pergi sana pergi sini, jalan sana jalan sini waktu kerja. Bagaimana kadang-kadang muslimin dan muslimat, rezeki kita nak barakah, rezeki kita Allah nak berkatkan setiap bulan. Tuan-tuan, kita perlu ingat, saya berpesan diri saya dan diri tuan-tuan, hasil makanan yang kita masukkan dalam mulut kita, ke dalam mulut isteri dan anak-anak kita dan ahli keluarga kita, muslimin dan muslimat, ianya itu akan menjadi daging, akan menjadi darah, akan mengalir. Makanan minuman yang kita makan tadi, hasil datang daripada dua, yang halal ataupun yang haram, kita masukkan ke dalam mulut kita, lalu masuk dalam perut kita, bertukar tenaga, bertukar jadi darah daging, menjadi daging dan sebagainya. Itulah muslimin dan muslimat, ketahuilah kan, apa yang kita masukkan dalam mulut kita itu kena pastikan tuan-tuan. Makanlah, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah makanan yang telah Allah rezekikan kepada kalian. Makanlah tuan-tuan daripada sumber yang halal, halalan thayyibah, halal tapi lagi baik kan. Jangan kita dapat hasil yang tidak elok kan. Contohnya apa? Main judi kan. Main judi tuan-tuan, main tikam nombor. Kan, masyarakat kita hari ini kan, saya tak katalah siapa-siapa, tapi kadang-kadang kalau kita lalu depan 4D tu kan, 4D mai. 3D saya tak tahu, saya main teka kan. 4D 3 tu tuan-tuan, kalau nak kenal orang Islam Melayu ni, dia pakai topi helmet. Kan, dia lalu, dia tutup, dia malu tuan-tuan. Dia malu, orang Cina pun tegur, apa, you Islam ah? Oh Islam. Dah terpampang dekat situ. Saya tengok kat video. Bukan saya pernah pergi, saya tengok orang Islam salah di sisi undang-undang bermain judi. Nampak tak? Orang Cina lebih faham daripada kita. Orang luar, orang non-Muslim lebih faham agama kita. Kan? Tapi kita yang meramaikan kan, dapat pula contoh, wa na'udzubillah, ni contoh saja tuan-tuan, saya tak kata, ni contoh saja saya bawa kan. Lalu dia tikam nombor, wah kena pula kan, kena pula tuan-tuan, kena berapa ribu, 10,000, 5,000. Bawa anak isteri pergi makan. Bang, banyak dapat duit hari ni. Biasalah bos bagi duit bonus tahun ni. Kan? Dapat duit bonus hujung tahun. Duit pergi bercuti. Kan? Padahal duit tu hasil yang haram tuan-tuan. Allahu Akbar wa na'udzubillah min zalik. Minta Tuhan jauhkan daripada kita semua. Hasil yang haram masuk dalam mulut kita, dapat yang haram. Kita pergi kedai makan, halal kan? Kedai makan itu halal, tapi duit yang kita bayar itu, muslimin dan muslimat, datang daripada yang haram, maka ianya haram kan. Kita pula bagi makan pada isteri kita, anak kita dan sebagainya kan. Kemudian itulah muslimin dan muslimat, kadang-kadang kalau hati kita tak tenang,
Anak kita ni kadang-kadang main-main, kadang-kadang tak dengar nasihat kita kan. Cuba jangan salahkan anak-anak. Cuba kadang-kadang kita tengok sumber yang kita dapat itu tuan-tuan, adakah yang halal atau adakah yang haram. Minta Allah jauhkan, wa na'udzubillahi min zalik. Niatnya itu langsung tidak memberi kesan kepada usahanya membina masjid. Bagus tuan-tuan. Dia nak sumbang kepada masjid. Dia nak dirikan masjid. Allah bagi kelebihan kepada dia. Harta dia dan sebagainya. Niat dia, aku hari ini ada 100 ribu, 200 ribu. Aku nak sedekah infak untuk buat surau, buat masjid. Bagus kan? Bagus. Tetapi kalau sumbernya itu datang minal haram, daripada rezeki yang haram, Allahu Akbar, maka kerana qasad melakukan kebaikan dengan keburukan dikira sebagai satu keburukan. Allahu Akbar. Ini kebaikan, ini keburukan kita campur mana maunya tuan-tuan. Kan? Mananya kita naknya. Orang nak pergi masjid, dia ni nak pergi jalan, bergaduh, jom pergi masjid, lama-lama bergaduh. Mana boleh baik campur dengan buruk muslimin dan muslimat. Sebab itu tuan-tuan, soal berkaitan dengan sumber pendapatan kita, soal berkaitan dengan sumber rezeki kita ni tuan-tuan, saya berpesan untuk diri saya dan diri tuan-tuan semua, hati-hati. Takut-takut rezeki kita, takut yang ada yang syubhah dan sebagainya. Takut ada yang bersumberkan daripada yang haram. Kita takut muslimin dan muslimat. Kita takut datang daripada rezeki yang duit-duit yang lain yang haram dan sebagainya tuan-tuan. Maka berhati-hatilah soal makan dan minum, soal pendapatan kita sehari-harian. Niat kita bagus tuan-tuan. Setiap bulan tolak gaji, bayar zakat. Tolak gaji kan, bayar zakat pendapatan dan sebagainya, bayar infak lah, sedekah lah, tolak gaji, bagus, alhamdulillah. Tetapi muslimin dan muslimat rahimakumullahu ta'ala, pastikan rezeki yang kita datangkan itu bersumberkan daripada sumber yang diyakini halal kan, sumber yang diyakini halal. Dapat duit rezeki banyak-banyak, gaji besar muslimin dan muslimat, tapi masjid tidak pernah dia datang, tapi solat fardu dia tinggal semuanya. Allahu Akbar. Kadang-kadang muslimin dan muslimat, kadang-kadang kita ni banyak dah kemudahan, surau tepi jalan ni banyak tuan-tuan, dan masjid tepi jalan ni banyak kan tuan-tuan. Hatta dekat shopping kompleks pun banyak surau-surau tuan-tuan. Hatta dekat kampung kita hampir ada 2-3 solat surau boleh solat Jumaat. Hatta dekat kalau kita berjalan bermusafir, banyak dah RNR, rest area kan, rest, rawat dan rehat kan, kita boleh solat dan sebagainya. Banyak dah pembinaan surau dan masjid, tetapi muslimin dan muslimat, ialah Allah tak gerakkan hati kita kan. Kadang-kadang kita lebih mengutamakan destinasi kita, sedangkan destinasi menuju Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita penuhkan terlebih dahulu kan. Destinasi terakhir kita, destinasi kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah wajib kita tunaikan terdahulu. Apa salahnya muslimin dan muslimat kan? Dah hari ini dah boleh rentas negeri kan, dah boleh jalan-jalan. Kepada siapa yang berniat bermusafir tu, selamat bermusafir kan. Yang mana besok nak pergi Langkawi tu, hati-hati jalan raya kan. Yang mana besok nak pergi jalan-jalan tu, hati-hati, sekarang ni musim hujan. Nak pergi balik Kelantan tu, hati-hati tuan-tuan kan. Nak pergi jalan-jalan, nak pergi pulau tu, hati-hati, tak boleh masuk pulau, hujan lebat, musim hujan. Nak pergi jalan-jalan lah, hati-hati. Ingat, sambil kita berjalan, qulin dhuru maza fis samawati wal ard, maka katakanlah, lihatlah keciptaan Allah, apa-apa yang ada di langit Allah dan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita bermusafir tuan-tuan, solatlah kita wajib tuan-tuan. Kalau tak boleh solat secara 5 waktu kan, kita ada rukhsah kan ada solat jamak takdim, jamak takhir. Tapi hari ini ada mazhab baru tuan-tuan, jamak ta'iyah. Tuan-tuan tahu tak jamak ta'iyah apa? Tak payah jamak. Tak payah solat lah kan. Ada dia tukarnya jamak ta'iyah. Saya pergi jalan, jalan dengan sepupu sepapak lah,
Jom kita berhenti semayang kat R&R Tanjung Malim. R&R. Biasa kalau saya musafir ikut pelas ni tuan-tuan, saya berhenti dekat Dengkil. Makan sate Haji Samuri. Kan? Berhenti dekat Tanjung Malim, ada kedai makan situ sedap. Kan? Kemudian berhenti dekat, kalau nak pergi jauh lah, nak pergi Kedah sana nun, kan? Nak pergi Penang tu. Satu lagi dekat Tol Juru, R&R Sungai Perak, kan? Sungai Perak sedap makanan situ, kan? Berhentilah Sungai Perak, moh kita ke Perak ya. Kan? Berhenti. Jom kita jamak, kan? Jamak takhir kita buat, time tu jam jalan, kan? Kita buat jamak takhir. Bang, tak payah jamak takhir, habis jamak apa? Jamak ta'iyah. Oh, ta'iyah ada berapa rakaat? Tak payah bang, dia niat je. Kepala kau. Kan? Mana ada jamak ta'iyah? Kau jangan mandai-mandai kau. Kau jadi imam baru ke apa? Kan? Kadang-kadang kita bermain soal akidah, soal agama ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Takut-takut nanti sekali budak-budak kecil dengar, oh ada jamak ta'iyah. Oh okey. Dia pun tak solat. Daripada dia nak solat ikut kita, dah langsung dia tak solat. Kan? Jadi muslimin dan muslimat, jangan ya. Jamak ta'iyah. T-A-A-Y-A-H. Tak alif amzah ya ta'iyah. Oh ada amzah ainu. Hanya kan ta'iyah. Maksudnya tak payah solat. Allahu Akbar wa na'udzubillah. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bahawasanya, kan, apabila kita ni tuan-tuan, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan kalau kita ni banyak sangat berbuat maksiat, banyak sangat berbuat keburukan, maka di akhir hidup kita ni muslimin dan muslimat, ianya akan efek kepada hati kita dan fizikal kita. Kan? Apakah maksud yang dikatakan oleh Ibnu Jauziyah ini? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini dia kata apa? Pertama, kalau kita banyak ni tuan-tuan, ada masa lagi Oh ada masa lagi. Lama tak cakap kat sini. Sampai pukul 9 boleh 8.30 lah kita berhenti, kan? Dia kata ampun, kalau kita banyak sangat buat maksiat ni tuan-tuan, lama-lama dia akan efek pertama dekat anggota badan kita. Maksudnya apa? Kita ada tangan, ada kaki, ada mata, pandang, ada telinga, dengar, ada mulut. Dia lagu tu. Lagu apa tu tuan-tuan? Lagu Pak Pandey, kan? Kau tak pernah dengar tak lagu tu? Tak pernah dengar? Saya nyanyikan lagu tu. Tak boleh nyanyi lah, kan? Suara saya tak sedap, kan? Bagus kan lagu-lagu dulu, kan? Ada mata pandang, ada telinga dengar, ada mulut diam, ada tangan garu, ada kaki goyang, danyang. Lagu sedap pula. Nanti tuan-tuan nyanyilah kat rumah dengan suami isteri. Kan? Nyanyi dalam bilik ramai-ramai kat rumah satu keluarga. Kan? Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya dia kata ada mata ni tuan-tuan, kita pandang kepada perkara yang kebaikan, perkara yang boleh mendatangkan pahala. Contohnya pandang kepada Al-Quran, pandang kepada rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi bila maksiat banyak berlaku kepada kita, amalan maksiat ni banyak datang pada kita, kita melakukan amalan maksiat. Allah kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan Allah menyeru kepada kita, marilah berbuat kebaikan dan kebajikan pada takwa, dan janganlah kita tolong menolong di atas perkara yang kemaksiatan, perkara yang mungkar, perkara yang membenci dan sebagainya. Tapi kita masih lagi berbuat amalan kemaksiatan, keburukan, maka lama-lama pandangan mata kita lama-lama jauh daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tangan kita lama-lama, kita dulu suka bersedekah, suka menghulurkan bantuan, lama-lama kita sibuk dengan amalan kemaksiatan, amalan keburukan kita dah selalu buat, lama-lama kita pun dah tak nak sedekah dah tak nak hulurkan bantuan dah, sebab sifat riak, sifat yang ujub, sifat kedekut kita, bakhil dan sebagainya. Maksiat kita lebih besar daripada amalan kebaikan kita. Tu yang lama-lama dulu setiap hari datang masjid bawa 10 sen, kan? Dulu arwah atuk ajar letak duit dalam gulung pelekat tu, kan? Letak gulung pelekat tu bagi RM1, kan? Siap jumpa Tok Imam, atuk saya sedekah, tapi saya nak sedekah 50 sen je, boleh tukar tak? Tukar duit shilling lagi tuan-tuan. 50 sen nak beli aiskrim kat luar tu, dah tunggu tu. Kan? Zaman budak-budak
kan, sedekah juga 5%, kan, bagi RM2, simpan RM1, masuk tabung, beli pistol tembak yang dia punya peluru tu yang bulat merah tu, ada kan dulu kan. Zaman sekarang tak jumpa. Zaman sekarang handphone, game, wow. Mana perasaan tembak-tembak, orang dulu main tembak betul-betul. Kan, pistol RM2 tu kan. Zaman-zaman kita dulu ada. Kan, tapi zaman tuan-tuan pistol M16 betul tu kot. Kan. Jadi muslimin dan muslimat, kita bersedekah. Kan? Tapi lama-lama kita sibuk dengan urusan keduniaan, kita sibuk dengan urusan-urusan yang melalaikan sebagainya. Lama-lama amalan-amalan kebaikan itu tinggalkan kita. Lama-lama dia tinggal. Itu yang kita dah tak nak bersedekah, dah tak nak tolong orang. Kaki kita Allah berikan untuk melangkah ke rumah Allah, melangkah ke majlis-majlis ilmu, melangkah ke kelas-kelas ta'lim dan sebagainya. Tapi bila mana hati kita dah penuh dengan titik hitam muslimin dan muslimat, maka lama-lama hati kita, kaki kita, hati akan transfer kan, signal kepada kaki, dah jangan pergi masjid lagi kan, duduk je kat rumah kan, dengar je live Facebook ke apa, ustaz ke apa kan. Lama-lama dia pun dah tak pergi masjid kan. Apalagi telinga kita, Allah beri mata telinga kepada kita muslimin dan muslimat rahimakumullah taala, selalu dengan ayat Quran, selalu dengan bacaan Al-Quran, selalu dengan hiburan yang berbentuk keagamaan. Tetapi bila maksiat makin banyak kepada kita, akhirnya kita mula tinggalkan Al-Quran. Allahu Akbar. Kita mula meninggalkan bacaan Al-Quran. Allahu Akbar. Lama-lama telinga kita dah tak nak dengar Al-Quran, lama-lama tak dengar langsung bacaan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Mengingatkan kita, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam satu surah yang mana Allah kata apa? Telah aku penuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinna wal ins lahum. Allah tumbatkan, Allah penuhkan neraka. Surah apa saya lupa? Surah apa? Surah Al-A'raf. Wah, kita kena bawa orang teman kita, kalau tidak malu saya tak hafal. Suratul A'raf tuan-tuan. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinna wal ins. Setelah Allah penuhkan, Allah campak, Allah penuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Siapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ini ada hati tapi tak nak faham tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Golongan kedua, lahum azanu la yasma'una biha. Mereka ada uzunun. Uzunun apa? Telinga. Azanun la yasma'una biha. Mereka tak nak mendengar akan kalimah Allah. Mereka dah tak nak dengar dah bacaan Al-Quran. Mereka dah tak nak dengar lagi peringatan. Mereka dah mula jemu, mula rasa dah malas nak ke masjid. Mereka dah mula rasa bosan dengan ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga, walahum a'yunun la yabsaruna biha. Mereka a'yunun, ainun, mereka ada mata tapi tidak melihatkan kepada perkara-perkara kebaikan. Lalu Allah kata apa tuan-tuan? Ulaika kal an'am balhum adal. Mereka ini, minta maaf tuan-tuan, mereka ini seperti binatang ternakan. Balhum adal, maka lebih teruk daripada binatang ternakan. Allahu Akbar wa na'udzubillahi min zalik. Muslimin dan muslimat rahimakumullahu ta'ala. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita muslimin dan muslimat. Kan? Kadang-kadang tuan-tuan, ayat Quran ni tuan-tuan, kalau kita belajar tafsir Quran tuan-tuan, bahasanya cantik kan? Bahasanya bersifat ancaman kepada kita. Bahasanya bersifat, kalau tuan-tuan baca surah wasiqal ladzina taqaw ila jannah, itu tentang ayat neraka dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kan? Allah apa lagi ayat-ayat Quran yang menceritakan nadhir basyirau, cerita-cerita gembira. Allah berikan khabar-khabar gembira kepada orang yang berbuat kebaikan dengan ganjaran pahala syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah seronok bila baca tuan-tuan.
Kan? Ayat yang kedua Allah ceritakan nadhira, berita-berita yang menakutkan, ancaman-ancaman seperti ayat tadi kan, Allah memberi ancaman kepada kita. Lalu kita apa tuan-tuan? Ambillah iktibar, ambillah pengajaran daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah bila kita belajar ilmu Allah ni tuan-tuan, lama-lama Allahumma fahkina fid din wa 'allimna ta'wil. Tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan sahalallah ilal jannah, tariqal ila jannah. Allah akan mempermudahkan jalan tariqal ila jannah, jalan-jalannya untuk pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah tuan-tuan, besarnya tuan-tuan datang ganjaran pada hari ini tuan-tuan. Besarnya ganjaran tuan-tuan tunggu kuliah maghrib hari ini tuan-tuan. Besarnya ganjaran tuan-tuan, yang mana para malaikat Allah menaungi kita ni tuan-tuan. Dengar 1001 rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah tuan-tuan. Kan Allah memberi rahmat ganjaran tuan-tuan. Orang yang bersusah payah ni tuan-tuan, nak pergi mendengar kuliah agama ilmu ni tuan-tuan, Allah akan permudahkan sahalallah, Allah akan dipermudahkan jalannya, dipermudahkan Allah tariqan ila jannah, jalan-jalannya ilal jannah, untuk pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Yarji'u talibul ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Tuan-tuan, daripada petang tadi tuan-tuan hadir ke rumah Allah ni tuan-tuan dengan niat i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala, untuk dengar, untuk solat maghrib berjemaah, solat isyak berjemaah, kemudian ada kuliah pengajian agama ini tuan-tuan, daripada pukul 7 petang tadi sampai pukul 9 malam kita balik kan. Jangan balik dulu tuan-tuan, ada makanan telah terhidang. Jangan balik dulu, nanti ambil makanan ya. Saya nampak ada makanan dah siap tu. Kan sampai pukul 9 kan kita balik tuan-tuan. Allahu akbar, besarnya pahala tuan-tuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi ganjaran tuan-tuan. Penat lelah kita duduk bawah kan, saya duduk atas. Minta maaf tuan-tuan, saya duduk atas kan. Sedap kursi ni. Boleh sandar lagi tuan-tuan. Kan minta maaf, saya duduk atas ya. Dan tuan-tuan, Allah beri pahala kepada kita tuan-tuan. Kita dengar tuan-tuan kan, kita tafakkur ni tuan-tuan, kita dengar kuliah agama ni tuan-tuan, insya-Allah Allah beri kita amalan, Allah membalaskan kepada kita ganjaran-ganjaran yang hebat, ganjaran-ganjaran sahalallah tariqan ila jannah. Tuan-tuan, insya-Allah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan jalan-jalan kita pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amalan yang kedua adalah amalan ketaatan, dan amalan yang ketiga dan amalan-amalan yang diharuskan, insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat, hari ini kita bahaskan soal amalan maksiat di sisi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud kita berbuat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu tujuan, dengan satu misi untuk memperbetulkan akidah umat manusia. Innama bu'itsu liutimmim makarimat akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia, untuk memberi rahmat ke sekalian alam kan. Untuk apa? Untuk lagi Allah memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak kita, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diajar oleh nabimu hendaklah fakhudhu, kita ambil. Apa yang tidak diajar oleh nabimu tuan-tuan, janganlah kita ambil. Fantahu, kita tinggalkan jauh-jauh. Inilah yang dikatakan muslimin dan muslimat, kita menjauhkan amalan-amalan maksiat kan. Pertama, saya buat satu kesimpulan. Pertama, apakah maksiat itu tuan-tuan? Suatu amalan yang mendatangkan keburukan, amalan yang mendatangkan kejahatan, amalan yang mendatangkan kezaliman, amalan yang mendatangkan semua bentuk amalan kecuali mendatangkan kebaikan, itulah disebut amalan maksiat. Berbuat dosa kan,
Kita penuh dengan dosa kita sehari-hari tuan-tuan. Kan? Allahu Akbar. Daripada kita bangun tadi, tidur kita pagi tadi, muslimin dan muslimat, Allah masih lagi memberikan kepada kita akan nikmat bernyawa untuk hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita ucapkan selepas kita bangun tidur? Handphone dulu tuan-tuan. Baca WhatsApp dulu. Kan? Sedangkan Nabi ajar kepada kita bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana, sambung, ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kan? Segala puji kita mengungkapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kan? Banyak lagi muslimin dan muslimat. Ya, amalan kita ni tuan-tuan, banyak sehari-harian kita ni banyak melakukan kemungkaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan, baru balik kuliah sekarang kan bawa motor, bawa kereta sekarang, nak keluar jalan orang potong. Gitu. Woi, celaka. Allahu Akbar. Dah marah orang balik. Kan? Baru balik kuliah dah kau maki hamun orang. Baru balik kuliah dah habis bergaduh dekat jalan, dah jadi samsing jalan raya. Kan? Kita ni muslimin dan muslimat, kan, insya-Allah Allah memberikan kepada kita perlindungan fid dunia wal akhirah. Dan kesimpulan saya yang terakhir mengikut kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, dan ingatlah muslimin dan muslimat, semakin banyak maksiat yang datang masuk ke dalam hati kita, lama-lama hati kita akan ditutupi, akan dilitupi dengan titik-titik hitam, dengan bintik-bintik hitam. Lama-lama muslimin dan muslimat, bila kita nak basuh semacam baju kita lah tuan-tuan, baju putih kita, baju singlet kita tu kan, kita letak atas meja, kita letak nila, kita letak sambal, kita letak sos tomato, sos cili kan, dakwat hitam dan sebagainya. Lama-lama jadi apa? Hitam lama-lama baju kita. Nak bersihkan senang tak? Memang akan bersih, tapi akan sedikit sebanyak meninggalkan kesan kotoran yang degil ke dalam hati, ke dalam baju kita itu tadi. Begitulah juga muslimin dan muslimat dengan hati-hati kita, kan. Kalau kita biarkan hati kita, kan, lama tak pergi masjid. Hati kita ni tuan-tuan lama tak dengar kuliah. Hati kita ni tuan-tuan lama tak baca Al-Quran. Lama-lama Al-Quran pun akan tinggalkan kita. Agama, kuliah-kuliah pun akan tinggalkan kita. Dan kita takut, wa na'udzubillahi min dzalik. Kita takut Allah semakin lama semakin jauh dengan kita. Sedangkan kita ni nak Allah dekat dengan kita. Kenapa Allah makin lama makin jauh dengan kita? Kita sendiri yang menjauhkan Allah Subhanahu wa taala daripada kehidupan kita sehari-harian. Allahu Akbar wa na'udzubillah. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullahu taala, begitulah tuan-tuan ibarat hati kita, minta kita jauhkan tuan-tuan, kan. Allahu ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Hati kita ni tuan-tuan bersifat dengan membolak-balik, kan. Jadi kita doa, ya Allah, wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinika, kau tetapkanlah hatiku ni ya Allah ke jalan engkau ya Allah, ke dalam ketaatan beribadah kepada agama syariatmu ya Allah. Kita doa ni tuan-tuan. Biasalah tuan-tuan hati ni kadang-kadang begini, kadang-kadang begini. Kita mohon doa daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah semoga Allah memberikan kepada kita perlindungan, semoga Allah memberikan kepada kita maghfirah, keampunan, semoga Allah memberikan kepada diri kita, ahli keluarga kita akan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan kepada diri kita dan ahli keluarga kita akan nikmat kesihatan yang baik-baik fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.
alamin. Semoga Allah memberikan kepada kita nikmat-nikmat rezeki yang halalan thayyiban mubarakah, yang halal lagi baik lagi diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhirnya, semoga diri kita, hati kita diistiqamahkan untuk tetap berada di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita berdoa dipertetapkan hati kita untuk berada di landasan-landasan syariah Islamiah. Semoga kita terus menerus beramal dan mengamalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dan syariat suruhan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah muslimin dan muslimat, setakat itu saja kuliah kita pada hari yang penuh barakah ini. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk, yang terkasar bahasa, saya mohon kemaafan. Sesungguhnya kita ni, saya juga banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Allahumma rabbi zidna ilma wa zuqna fahma. Allahumma fahkina fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa husna ulaika rafiqa. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr wa na'udzubika min adzabi jahannam wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yaghsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal mushkilat, Allahumma ya syafil amrad, Allahumma ya syafil amrad, Allahumma ya kafil Muhammad, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman ya Allah, wa khususan fi hadhi biladina Malaysia ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allah.